Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Bertemu kita lagi tentunya bersama dengan saya, Suna Rizwan, hos anda dalam rancangan Inspirasi Koko musim kelima. Sekejap je kan, salah musim kelima. Terima kasih atas kesetiaan anda semua menonton rancangan ini. Alhamdulillah, sepanjang 4 musim Inspirasi Koko yang lalu, anda telah disajikan dengan pelbagai maklumat dan fakta mengenai industri koko di negara kita ini. Kali ini, Inspirasi Koko musim kelima kembali lagi. Lebih banyak lagi informasi yang menarik yang akan saya kongsikan bersama dengan anda. Untuk makluman anda, Inspirasi Koko ini adalah terbitan Lembaga Koko Malaysia, iaitu sebuah agensi penyelidikan Badan Berkanun Persekutuan di bawah Kementerian Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi Malaysia. Jangan ke mana-mana, selepas ini kita bersama dengan Ketua Pengarah Lembaga Koko Malaysia. Seperti yang saya janjikan tadi, kita sangat bertuah bersama-sama dengan saya sekarang, iaitu Datuk Dr. Azhar Ismail, Ketua Pengarah Lembaga Koko Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Seperti semua penonton di luar sana tahu, Inspirasi Koko ini telah pun diterbitkan sebanyak 4 musim oleh Lembaga Koko Malaysia dan sekarang dah masuk ke musim kelima. Tentu ramai di antara mereka nak tahu apa pula perbezaan dan juga keistimewaan serta fokus dan juga konsep isi kandungan untuk Inspirasi Koko musim kelima ni. Mungkin Datuk boleh jelaskan? Terima kasih Sarina. Sebenarnya Inspirasi Koko kita telah bermula sejak 2006 dan ini adalah yang kelima. Dari segi objektifnya tidak ada perbezaan di antara Inspirasi yang pertama dan juga sehingga sekarang. Objektifnya ialah untuk menyebarkan maklumat-maklumat yang mengenai fakta-fakta mengenai koko, kegunaan dan juga kebaikannya. Jadi di samping itu kita juga hendakkan orang ramai menghindarkan tanggapan-tanggapan yang negatif terhadap penggunaan koko seperti yang kita bincang di Inspirasi Koko yang lepas, yang di mana ada tanggapan-tanggapan yang mengatakan penggunaan koko ni memberi mudarat kepada kesihatan. Dari segi konsepnya pula mungkin ada perbezaan sedikit. Inspirasi Koko yang kelima sekarang ni, kita memberi fokus sedikit berbeza dengan berbandingkan dengan 1, 2 dan 3 dan juga 4. Dalam Inspirasi Koko yang kelima ni, kita nak perkenalkan kepada orang ramai tentang industri koko, bagaimana mereka boleh mendapatkan pendapatan, sama ada dia melalui pendapatan utama ataupun pendapatan sampingan. Jadi kita juga nak menerangkan peluang-peluang yang terdapat di dalam industri koko, di mana dapat memberi pulangan kepada orang ramai. Di dalam Inspirasi Koko yang kelima ni, kita juga menyediakan 2 menu. Satu menu utama. Dalam menu tu kita nakkan macam mana kita nak menggunakan koko sebagai kandungan utama dalam menu tu. Dan yang kedua pula, kita nak memperkenalkan cara nak menyediakan coklat buatan tangan. Segmen yang kedua, kita juga nak membicarakan mengenai informasi mengenai koko. Antara topik-topik yang di dalam ni, kita juga menerangkan kepada orang ramai apakah aktiviti-aktiviti yang boleh dilaksanakan ataupun mereka melibatkan diri untuk meningkatkan pendapatan. Secara tak langsung, mereka juga meningkatkan pendapatan negara. Dan yang segmen yang ketiga, yang last, kita ada kreatif koko. Di sini di mana kita membuat demonstrasi, menunjukkan kepada orang ramai bagaimana kita boleh menggunakan produk-produk koko ni untuk mengenengahkan penggunaan produk-produk berasaskan koko ni, terutama sekali coklat. Kreativiti yang kita ada, kita boleh olahkan sebagai bahan untuk kita membuat minangan ataupun produk-produk yang boleh digunakan di dalam event seperti perkahwinan dan juga lain-lain lah. Semoga dengan maklumat-maklumat yang kita telah akan beri ini akan dapat membakar semangat kepada orang ramai untuk menceburi bidang ataupun aktiviti-aktiviti yang terdapat ataupun peluang-peluang yang terdapat dalam industri koko untuk menambahkan lagi pendapatan mereka. Ini saya rasa bersesuaian dengan inspirasi negara kita ketika ini untuk meningkatkan lagi pendapatan rakyat jelata agar kita mencapai sebuah negara yang berpendapatan tinggi. Jadi pada penonton-penonton di luar sana, jangan lupa mengikuti siaran Inspirasi Koko kita yang kelima ini yang akan disiarkan kepada orang ramai pada setiap hari Ahad pukul 11 pagi. Dan untuk orang ramai, ketahuilah bahawa koko mempunyai banyak khasiat
kebaikan dan juga kegunaan di dalam kehidupan kita hari-hari. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan, percayalah, Koko Malaysia ni khasiatnya sejati, lazatnya menyegarkan. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Dr. Azhar. Sama-sama. Jadi kepada anda semua, itulah dia di antara kandungan menarik inspirasi Koko musim kelima. Dalam segmen Bincang Koko sebentar lagi, kita akan ikuti penerangan daripada Yang Berhormat Tan Sri Datuk Bernard Dompok, iaitu Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Malaysia mengenai industri koko di negara kita. Penonton rugi tahu kalau anda tak menonton rancangan ni. Yang pastinya inspirasi koko musim kelima ini menjanjikan pelbagai informasi menarik mengenai koko, komoditi ketiga terpenting di Malaysia. Jadi jangan ke mana, selepas ini bersama dengan Syed Kamarul dalam Sajian Koko. Ain, ini bukan je koko, tapi kasih sayang. Mak penat ke? Taklah, Mak nak kumpul duit banyak-banyak. Nanti anak Mak ni nak belajar tinggi-tinggi, kan? Mak! Rindukan Mami. Apa ni? Banyaknya coklat. Ini bukannya coklat je. Inilah dia kasih sayang. Untuk kita punya episod baru ni, di musim kelima, ada kelainan yang ditampilkan di mana untuk resepi kedua, kita ada Chef Nan. Chef Nan ni orang kuat Lembaga Koko Malaysia. 6 tahun dah dia berkhidmat dengan LKM. Dia akan tunjukkan apa, Chef Nan ni? Dia akan tunjukkan macam mana membuat coklat buatan tangan. Tapi semuanya berbeza-beza. Ada inti ni, inti tu, macam-macam lah. Itu kita serah pada dia kejap lagi. Resepi yang Chef Kamarul nak cipta hari ni apa dia? Ini saya akan buat ayam percik Mas Koko. Aduh, ada Mas ya? Sempena nama orang kuat Nama Koko Malaysia ni. Dia MAZ, Mazna. Abang Mazna. Jadi bahan-bahannya samalah seperti kita buat ayam percik. Tapi saya ubah, saya olah supaya lebih. Kita akan menggunakan lemak koko. Ingat tak lagi di musim-musim yang dulu cakap kebaikan lemak koko ni? Antaranya, Syina ingat tak? Saya ingat. Jadi kita masukkan semua bahan-bahan kita ni. Dan fungsi dia tu sama macam minyak, menggantikan minyak lah. Tapi kita tidak berkolesterol. Dan memberi aroma. Okey, bawang merah, bawang besar. Okey, lepas tu yang lain. Ini kita ada halia di sini. Letak je semua, campak-campak je masak ni. Kunyit ya? Kunyit. Kalau nak gunakan serbuk kunyit pun boleh. Boleh juga. Tak ada masalah. Lebih baik kita gunakan yang asli lah kata orang kan. Serai pun yang ada segar. di sini. Campak juga, tak ada masalah. Dan juga cili. Cili kita. Cili kita jaga. Kalau yang tak tahan pedas tu, kurangkan. Tapi kalau yang suka pedas macam saya ni, lebihkan. Bawang putih jangan kita lupakan. Kita masuk. Kalau tengok musim ni Serina kan lain, orang kata berseri-seri. Tahu tak kenapa? Sebab orang berbadan dua ni memang sentiasa berseri. Terima kasih. Anak pertama Anak pertama. Tapi sebenarnya saya ingin menyarankan kepada semua ibu-ibu mengandung di luar sana. Kalau mengandung, bagus banyak makan coklat. Sebab apa? Coklat pembekal tenaga yang baik. Dan dalam tu juga ada protein. Dan amat bagus, ada anti kerosakan gigi juga. Tapi tak salah saya, Lembaga Koko ada juga mengeluarkan produk untuk ubat gigi Ada. Pengumur mulut pun ada. Tunggu sini. Tunggu sini. Penonton, dekat sini ada Koko Tanning Gel. Toothpaste. Ini untuk gigi lah. Cantiknya. Lembaga Koko Malaysia yang punya. Apa nama produk dia tu? Nama dia? Beautico nama dia. Lepas tu juga kumur mulut pun ada juga. Nampak tu. Kan? Jadi bila dah cantik, wangi dah ni, saya suka masukkan buah keras untuk memberi lemak lagi. Lemak lagi buah keras. Ya, dah wangi cantik macam tu. Nampak tak air tu? Kita masukkan air sikit lah.
Okey. Jangan banyak sangat sebab kita nak kuah dia pekat. Jadi kita akan masukkan bahan-bahan perasa kat sini. Kat sini kita ada gula, masukkan semua gula. Garam. Dan kita masukkan lada putih sikit. Dan kita masukkan santan. Itu dia. Okey, kita biarkan nanti buah keras tu juga akan menjadi seperti thickening agent ataupun agent pemekat. Pemekat pada sos kita ni, dan santan akan pastinya memekatkan lagi lah. Rasa merebak. Wangi? Wangi. Wangi. Sebab tadi kita guna lemak koko tu kan? Lemak koko. Tapi untuk memendekkan proses memasak itu, apa kita akan buat? Kita akan masukkan ayam ni dan biarkan lebih kurang kata setengah masak ataupun 3 suku masak supaya cepat kita boleh masukkan dalam ketuhar. Sebab ayam ni penting. Kita harus masak dia betul-betul. Jadi dah begini. Okey. Kita akan masukkan ni coklat putih kita ni. Saya suka coklat putih. Putih ya. Dia juga tinggi kandungan kalsium. Ya betul. Bagus untuk menguatkan tulang, gigi. Jadi kita tutup api kita Selina. Kita akan letak di sini. Okey. Nanti kita itulah kata kalau kita nak menggunakan pemanggang yang biasa, pun boleh juga kita susun. Jadi lebih kurang macam 5 minit sekali. Kalau kita 10 minit kita nak keluarkan, kita nak sapukan dengan dia punya gravy ataupun kuah dia ni, lagilah menarik. Itulah dia. Jadi saya masukkan dalam ketuhar. Silakan masukkan. Lebih kurang dalam 15 hingga 20 minit terpulang berapa besar potong ayam. Jadi kuah ni bila kita masak dengan api perlahan dia jadi semakin pekat, semakin pekat. Jadi kita akan masukkan supaya lebih harum daun kunyit. Letak terus harum lah. Saya tak nak letak dalam ayam tadi. Nanti bila kita bakar menggunakan ketuhar dia jadi hitam. Betul. Jadi kita kena tahu teknik je lah. Masukkan kuah. Masukkan kuah dia ni. Jadi kita akan susun di pinggan ni. Jadi kita akan letakkan dia. Kita tutup api tu. Tutupkan api. Kalau kita nak letakkan di atas ni lebih meriah lagi pun boleh. Penonton. So, terbaiklah penonton. Bayangkan kita baru buat episod 1. Kita dah sajikan makanan yang terbaik, yang lain daripada lain. Tunggu lagi 13 minggu lagi. Banyak resepi akan kita berikan. Ini episod pertama. Kita kena bagi tahu dong, segmen selepas ni apa. Okey, jangan ke mana, kita nak ke segmen Bicara Koko. Tunggu. Koko ini adalah satu komoditi yang dulunya adakan dalam tempat yang mungkin lebih penting dari sekarang ini. Maksud saya ialah koko dulu dia kalau dilihat keluasan tanah yang digunakan untuk koko dahulu memang lebih besar daripada sekarang ini. Jadi sekarang ini baru tidak sampai 20,000 hektar yang ditanam oleh koko. Oleh kerana kalau kita lihat kapasiti pengisaran ataupun grinding capacity lebih dari 360 tan setahun. Tapi apa yang dikeluarkan dari petani-petani ataupun pengusaha-pengusaha koko, penanam koko ini, biar kebun kecil ataupun estate tidak dapat menampung keperluan grinding capacity dalam lingkungan 25,000 dalam satu tahun. Jadi saya rasakan bahawa apa yang dikeluarkan di negara kita mungkin hanya 7% daripada keperluan pengisaran di negara kita. Jadi terpaksa negara kita ini melihat atas masalah ini. Jadi sekarang ini kerajaan menggalakkan penanaman koko ini, dan kita sedang merangkah beberapa strategi lah. Yang pertamanya memang menggalakkan petani-petani kecil ataupun pekebun kecil ini untuk menanam koko. Sesiapa yang berkecimpung dalam industri koko ini, baik dari segi huluan ataupun hiliran, masih ada peluang. Sebab di bahagian hiliran ramai yang minat koko yang dikeluarkan industri yang sederhana, small medium industries, di mana mereka memproseskan biji koko itu untuk digunakan untuk coklat dan sebagainya. Jadi saya rasa ini memberi peluang yang besar kepada siapa yang ingin berkecimpung dalam industri untuk bukan saja dari huluan tapi juga dalam hiliran. Dalam rancangan Malaysia yang ke-10 ini, kerajaan telah merancangkan
beberapa strategi untuk kita mendapatkan penambahan kepada pengeluaran biji koko. Dan salah satu itu ialah bantuan kerajaan melalui Lembaga Koko Malaysia ini, LKM, itu di mana mereka membantukan petani-petani ataupun pekebun kecil ini, iaitu diberi tunjuk ajar bagaimana menanam koko, diberi bahan tanaman, dan juga diberi bajah selama 5 tahun. Baru-baru ini kementerian telah melancarkan satu program di mana kita menggalakkan mereka yang mempunyai tanah lapang mungkin di persekitaran rumah mereka ataupun tanah yang mungkin terbiar digunakan untuk menanam koko, dan ini akan mendapat lagi meningkatkan pengeluaran koko di negara kita. Dalam rancangan Malaysia ke-10 juga pihak Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi ini telah mencadangkan kepada Kerajaan Persekutuan untuk menyediakan peruntukan supaya mereka yang mempunyai tanah yang tidak dapat dilalui oleh kenderaan sekarang ini, mungkin mereka ini dapat bantuan dari segi penyediaan satu rangkaian jalan raya, supaya tanah-tanah terbiar itu, yang tanah yang dimiliki mereka yang belum lagi diusaha sekarang ini akan dapat diusaha. Kita menggalakkan mereka untuk tanam koko. Dengan adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan sekarang ini, saya amat berharap bahwa negara kita akan menjadikan the chocolate capital of the East. Ini bukan je koko, tapi kasih sayang. Mak penat ke? Taklah, Mak nak kumpul duit banyak-banyak. Nanti anak Mak ni nak belajar tinggi-tinggi, kan? Mak! Saya rindukan Mami. Apa ni? Banyaknya coklat. Ini bukannya coklat je. Inilah dia kasih sayang. Yang menarik penonton, istimewa untuk episod 1 musim kelima ni, kita bawa seorang chef yang cukup profesional daripada Lembaga Koko Malaysia, iaitu Chef Manan Abdul Rahman. Okey, saya difahamkan kan, Chef Manan ni memang cukup orang kata pakar dalam membuat coklat buatan tangan. Jadi hari ni apa coklat kita nak buat? Coklat yang saya akan tunjukkan ialah asas pembuatan coklat buatan tangan, di mana saya akan tunjukkan cara membuat coklat pralin. Okey, bahan-bahan asas yang diperlukan untuk membuat coklat pralin penonton, ialah alat perata ataupun scraper. Kita juga perlu ada termometer, plastik spatula, acuan plastik, dan yang paling penting ialah kepingan marmer ataupun marble slab. Dan asas untuk membuat coklat, kita perlu juga ada coklat gelap tulen, coklat susu tulen, dan juga coklat putih tulen. Sebelum tu saya akan tunjukkan bagaimana kita daripada coklat blok tulen ni, kita akan potongkan kepada saiz yang kecil. Okay. Lepas tu kita akan gunakan cairkan coklat ni, coklat blok ni, dengan menggunakan kaedah mangkuk tingkat. Kita gunakan coklat susu Selina. Potongkan pada saiz yang kecil supaya dia senang nak cair Selina. Untuk mencairkan coklat, kita perlulah menggunakan mangkuk stainless steel supaya dia memerangkap kepanasan. Tapi sebelum tu Selina, kita kena panaskan air tu. Ya, saya panaskan. Bila dia mendidih, kita tutupkan api, lepas tu baru letakkan coklat ni di atas. Macam tu rupanya. Jangan terus ke atas dapur sebab takut coklat kita hangus Terlebih orang kata bakar kan. Terbakar.
Bila air dah mendidih tu kan kita kena tutupkan api ni. Oh, tutup api. Sebab kita tak nak nanti air ni masuk ke dalam coklat kita. Sebab air dengan coklat musuh ketat. Sebab dalam coklat ni ada apa? Lemak koko. Kalau lemak koko tu bercampur nanti dia akan terasinglah coklat dengan minyak tadi. Kita masukkan macam tu. Okey. Kita biarkan coklat kita tu cair. Nampak tu dia bergerak sini. Sekarang ni kita gaulkan dia. Cantik dia cair sendiri ya, sebab panas kan. Haba daripada air tadi tu. Okey, Serena, nampaknya coklat kita pun dah cair. Kalau nak tengok macam mana coklat tu cair dengan betul, Serena, bila kita naikkan ni, dia berpusing-pusing tu. Kalau yang berketul, maksud dia belum lagi. Panas sangat. Panas sangat air tu, dia jadi berketul. Apa tu penstabilan kristal? Okey, penstabilan kristal tu, Serena, sebenarnya kita nak turunkan suhu daripada suhu coklat ni daripada 45 hingga 50 kepada 27 hingga 28 untuk coklat susu. Okey. Bagi coklat putih ataupun coklat gelap 30 hingga 29 hingga 30 daripada yang 45 ni lah. Kita kena berhati-hati mengangkat mangkuk coklat ni. Ya. Sebab takut wap air ni akan masuk ke dalam coklat. Kita tuangkan 3/4 daripada coklat yang dalam mangkuk ni. Yang penting asal dia sama saja, kita kena stabilkan dia punya suhu. Sebabnya di dalam coklat susu ni sendiri terdapat lemak koko di mana kita akan turunkan suhu dia supaya lemak koko tu bertukar menjadi kristal. Okey, lepas tu ni saya nampak ni ada kepingan batu marmar ni. Okey, kenapa kita kena gunakan ni? Kenapa kita menggunakan? Sememangnya untuk membuat coklat buatan tangan perlu ada kepingan marmar ni. Sebabnya kita kepingan marmar ni sejuk. Lepas tu kita pun duduk dalam hawa dingin. Yang penting suhu bilik mestilah 24 hingga 25 darjah Celsius. Kita ukurkan suhu dia, kita dapatkan sehingga 27 darjah Celsius. Kita akan campurkan semula Serena ke dalam baki 1/4 coklat tadi yang dalam. Saya pun nak tanya, kenapa kita nak dapatkan suhu dia tu 27 tu? Ya, sebenarnya Serena, 27 tu adalah suhu yang paling ideal untuk coklat ni. Kerana bila kita dapatkan suhu yang 27 tu, kita akan dapat hasil coklat yang sangat cantik. Tahan lama, mudah cair dalam mulut, berkilat. Kita kacaukan balik kita punya coklat ni. Okey. Ratakan coklat ni, kita kena ketuk sikit supaya coklat kita ni tidak bergelombang udara kat bawah dia. Tolak. Mudah. Macam tu je. Kena ketuk macam ni sekuat yang boleh, tapi jangan buat masa malam lah. Biasalah kan malam kan ganggu orang tidur pula kan. Kita masukkan ke dalam peti sejuk bawah suhu 7 hingga 10 darjah Celsius selama 15 hingga 20 minit. Okey, Serena, nampaknya coklat kita ni, coklat pralin kita ni telah pun keras ya. Dah dikeluarkan daripada sejuk daripada peti sejuk. Okey, untuk keluarkannya senang saja, sangat mudah. Kita perlu buat macam ni penonton, supaya coklat kita tu senang ataupun mudah dikeluarkan. Tekan-tekankan di hujung-hujungnya tu. Macam ni. Lepas tu kita gunakan plate ni ataupun pinggan ke kan, untuk senang lagi dia nak keluarkan. Okey, macam tu. Lepas tu nak ketuk sikit. Lepas tu sebenarnya kita akan susunkan dekat atas pinggan tingkat ni. Okey, letakkan macam ni, susunkan macam ni je. Ketupatnya comel. Ketupat comel tu. Tepi ni Okey, susunkan macam ni. Coklat pralin ni juga kita boleh namakan sebagai coklat kosong sebab dia solid ataupun padat tak ada inti dalam dia ya. Mari saya rasa coklat pralin ni macam mana? Kita rasa sama-sama Mari kita makan. Mudah cair dalam mulut sebab dia kita dah buat penstabilan kristal dengan betul Serena. Yang pastinya Koko Malaysia khasiatnya sejati, lazatnya menyegarkan. Para penonton, Chef Nan dan juga Serena dah siap dua resipi istimewa. Yang pertama, ayam percik emas koko yang saya sediakan. Yang kedua, coklat pralin daripada saya, Chef Nan. Jadi ini episod 1 baru permulaan tau. Jangan lupa mencuba yang pertama. Lepas ni banyak lagi yang menarik dan berzat untuk anda semua.
Okey, jom kita ke segmen seterusnya, iaitu segmen Kreatif Kreatif Koko. Hai para penonton, apa khabar? Bertemu sekali lagi kita dalam rancangan Inspirasi Koko musim kelima. Pada minggu ini, saya ingin menunjukkan kreativiti bagaimana nak menghias kek ini untuk kita jadikan sebagai hantaran, ya. Di sini saya menggunakan acuan getah, dan yang kedua adalah acuan yang berbentuk hati ini. Dan di sini saya gunakan kertas piping yang dibuat sendiri, scraper ataupun pisau pelepah ini, dan warna. Di sini saya menggunakan warna hijau, dan juga sebentar lagi kita akan tunjuk bagaimana saya menggunakan warna pink ini ataupun merah jambu. Dan tentunya adalah kek yang telah saya icingkan ataupun hiaskan dengan krim coklat. Di sini saya menggunakan lemak koko. Kita ambil lemak koko sedikit dan kita ambil pewarna hijau ini, kita masukkan sedikit pewarna ini ke dalam lemak koko tadi. Untuk kreativiti coklat, kita mesti menggunakan pewarna yang larut dalam minyak. Kita tak boleh menggunakan pewarna yang larut dalam air. Kerana apa? Air apabila bercampurkan dengan coklat, dia akan jadi keras dan pekat, Okey, lihat kat sini, saya dah bancuhkan sedikit begini. Kita ambilkan coklat putih, coklat putih di sini. Coklat yang saya gunakan tentunya adalah coklat Malaysia. Khasiatnya sejati, lazatnya menyegarkan, Okey, kita kacau saja. Di sini kita akan dapat coklat putih yang telah diwarnakan dengan warna hijau, Yang ini kita nak buat gunakan sebagai dia punya daun dan juga batang nanti, Kita masukkan coklat ni ke dalam kertas piping, Okey, masukkan begini. Dan kita lihat di mana ada bahagian-bahagian daun, di situlah yang kita pipekan dengan warna hijau, Dan di sini. Okey. Begitu juga dengan acuan yang ini, Acuan ini kita perlu pastikan dia adalah kering. Dan seterusnya saya nak masukkan coklat putih ke dalam dia. Kita akan gunakan coklat yang berbentuk hati ni sebagai hiasan di tepi-tepi kek kita nanti. Okey. Buang. Lihat di sini. Buangkan yang lebihan ni sedikit, gunakan pisau pelepah begini, ketuk dia bagi. Coklat kita dah keras dan kita boleh masukkan coklat yang berwarna merah jambu. Dan kita pipe lah kat dalam acuan bunga ros kita tadi. Begini. Okey. Bila kita dah penuhkan dan kita ketuk sedikit biar dia padat, Seterusnya kita masukkan dalam peti ais, Kita biarkan dia keras lebih kurang 10 minit begitu, Jadi para penonton, setelah kita keraskan dalam peti ais lebih kurang 15 minit dan coklat kita telah keras, kita terus saja boleh keluarkan dia. Begini, letakkan lepas tulang dan kita ketuk sedikit. Okey. So, begini hasilnya. Begitu juga dengan bunga kita tadi. Kita terus keluarkan dia perlahan ke sini. Baiklah. Untuk coklat yang berbentuk hati ni, saya nak pipekan sedikit coklat, Coklat yang berwarna merah jambu, di tengah-tengah ni juga. Saya masukkan coklat ni. Pipekan sedikit coklat berwarna merah jambu di dalamnya, Ini. Okey. Okey, dan kita perlu keraskan dia sebentar, lebih kurang 5 hingga 10 minit di dalam peti ais. Okey, para penonton, selepas 5 minit lebih kurang, kita punya coklat pun dah cantik, berkilat, dia dah keras. Terus saja kita boleh hias, kita ambil begini dan kita letaklah di tepi ni. Kita lekatkan di sini. Kita tekan saja dekat kita punya krim. Okey, letak 1, 2. Seterusnya para penonton, saya nak susunkan bunga-bunga mawar ataupun bunga ros ni di atas kek, Sekarang kita buat ataupun kita pipe dia punya batang dulu. Kita ambil 1 begini, 2,
3 begini. Okey, dan terus saja kita boleh ambil dan kita susun di atas begini. Ambil 1, ambil lagi 2 begini. Jadi beginilah para penonton, hasilnya kek hantaran yang telah kita hiaskan dengan coklat kita tadi. Dan kek yang kita gunakan yang sebagai asas ni, kita boleh gunakan kek sponge ataupun kek mentega yang kita tutup ataupun kita icingkan dengan ganache ataupun krim coklat. Saya harap para penonton dapat mencubanya sendiri di rumah. Akhir kata dari saya, terimalah seragam pantun. Pergi ke pekan, naik kereta Proton merah warnanya. Coklat mengungkap 1000 kata, juga menghurai 1,000,000 makna. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Kuis Inspirasi Koko musim kelima. Bagi anda yang ingin menyertai kuis ini, jawab soalan yang tertera berdasarkan episod minggu ini. Hantarkan jawapan anda menerusi SMS dengan cara typekan LKM, jarak, typekan kuis, jarak, jawapan anda sama ada A, B atau C dan hantarkan ke 32776. Dari episod 1 ke episod 12, setiap minggu 3 pemenang bertuah akan dipilih untuk memenangi wang tunai RM300, buku resepi terukai rahsia coklat bersama Chef Amir serta hadiah iringan tajaan Lembaga Koko Malaysia. Starter kit membuat coklat tajaan syarikat The Chocolate Effects bernilai RM500, buku resepi main masak-masak bersama Chef Kamarul tajaan syarikat Telaga Biru. Untuk hadiah utama, 2 pemenang setiap seorang akan menerima wang tunai RM1,000. Pakej kursus coklat buatan tangan tidak boleh dipindah milik bernilai RM1,900. Buku resepi terukai rahsia coklat bersama Chef Amir serta hadiah iringan tajaan Lembaga Koko Malaysia. Starter kit membuat coklat termasuk coklat fountain serta buku Belgian Chocolate by Roger Geertz tajaan syarikat The Chocolate Effects kesemuanya bernilai RM1,500. Buku resepi main masak-masak bersama Chef Kamarul tajaan syarikat Telaga Biru. Untuk memenangi hadiah utama ini, kumpulkan kesemua jawapan mingguan dari episod 1 ke episod 12 dan lengkapkan slogan "Saya suka Koko kerana..." tidak melebihi 15 patah perkataan dan emailkan ke inspirasikoko@koko.gov.my sebelum 31 Disember 2010. Begitulah dia penonton, informasi yang menarik mengenai industri koko yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda untuk episod pertama ini. Semoga apa yang dipaparkan tadi akan menggalakkan orang ramai untuk menanam koko dan menceburi bidang perniagaan untuk memastikan pertumbuhan berterusan industri koko di negara kita. Setelah setengah jam kita bersiaran, sekarang kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Tapi jangan bersedih kerana minggu depan kita akan jumpa lagi pada hari dan waktu yang sama. Dan jangan lupa mencuba resepi yang ditunjukkan oleh Chef Kamarul tadi serta coklat buatan tangan daripada Chef Manan. Mantap kan? Saya kalau lama-lama ni boleh jadi terror ni kan buat coklat buatan tangan tu. Okeylah penonton, kalau ada sebarang idea yang bernas ataupun ingin menyertai kuis kami, layari laman web www.koko.gov.my. Sampai kita bertemu lagi bersama dengan saya Sinar Rizwan, tentunya dalam Inspirasi Koko yang pastinya Koko Malaysia, hasil yang sejati, lazatnya menyegarkan.